Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位主所生的姐妹们平安。 Kita bersyukur hari ini di tahun baru kita bisa masuk di dalam kebaktian yang di minggu pertama. 感谢主，在今年新的一年、新的一个组织，我们能够一起敬拜。 Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudara semua. 我向大家恭贺新年蒙恩。 Saya berharap di tahun yang baru ini saudara juga mempunyai semangat yang baru, 但愿在这个新的一年，我们都有新的魄力， punya sukacita yang dari Tuhan, 有上帝而来的喜乐， dan berjalan dengan iman dipimpin oleh Tuhan. 并且靠着信心走向前。 Karena kita percaya saudara-saudara Tuhan menyediakan berkat bagi kita sekalian. 因为我们相信上帝已经为我们预备了从他而来的祝福。 Oleh karena itu, mari kita memasuki tahun baru sebagai seorang yang sungguh-sungguh punya pengharapan dalam hidup ini. 因此呢，我们要以一个充满盼望的人走进这个2021年。 Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. 我们要思想上帝的话。 Kita berdoa terlebih dahulu. 我们先祷告。 Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父， kami bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memberikan kesempatan kami boleh menikmati tahun 2021. 我们感谢你，充满喜乐，因为我们能够开始这个2021年。 Karena kami percaya kalau Tuhan mengizinkan kami masuk tahun 2021, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk boleh kami nikmati. 因为我们相信你既应允我们走进这个新的一年，我们也相信你已经为我们预备了从你而来的祝福。 Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan tahun ini ke dalam tangan Tuhan. 再次的，我们把这个新的一年完全交在你大能手中 Dengan，satu kerinduan di tahun ini kami boleh menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. 并且渴望在这个新的一年，我们能够讨你的喜悦。 Sehingga ketika kami melalui semuanya itu dan menengok ke belakang, kami tidak pernah menyesal melewati tahun 2021 bersama dengan Engkau. 因此，当我们走向前并往后看的时候，我们从来不会后悔跟你一同行走2021年。 Tuhan, kami percaya Tuhan selalu akan menguatkan kami. 我们相信你必会兼顾我们， Tuhan selalu berjalan di depan kami. 你永远走在我们前面。 Sehingga kami tidak perlu gentar, kami berjalan bersama dengan Engkau. 因此，我们不会上挡，我们走向前。 Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. 因此，我们向你感恩， Kami menyambut tahun yang baru dengan sukacita. 我们以喜乐迎接这新的一年。 Kami mau menghidupi tahun yang baru dengan penuh pengharapan di dalam Engkau. 我们也充满盼望来活出这一新的一年。 Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. 待会我们将思想主的话， Biarlah Tuhan menitipkan firman-Mu dalam hati kami supaya kami boleh dihidupkan jiwa kami. 请你把你的话活在我们心中，好让我们能够活出来， Sehingga firman-Mu kami boleh bawa dalam kehidupan kami. 好让我们在日常生活中能够活出你的话， Menjadi berkat yang khusus dalam hidup kami. 成为我们生命中特别的祝福。 Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. 请你对我们说话， Karena kami mau belajar firman 因为 Tuhan. 我们要学习你的道。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita membuka firman Tuhan 让我们一起打开上帝的话， yang hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. 耶稣亚记第1章第1节到第9节。 Saya bacakan dan langsung diterjemahkan. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. 耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子耶稣亚说： Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。 Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。 Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 从旷野和这黎巴嫩，直到伯拉大河赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。 Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎么样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。 Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 只要刚强大大壮胆，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。 Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话。如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。 Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. 我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 各位主所兄弟姐妹， di dalam 9 ayat yang dibacakan hari ini ada 2 perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. 从我们刚才所读的9节经文里面，上帝有赐给我们2个命令。 Yaitu saudara, yang pertama adalah saudara-saudara, 那么第一呢， bersiaplah, seberangilah sungai Yordan. 他说你们要过这个约旦河。 Yang kedua saudara, 第二， yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 你当刚强壮胆。 Saudara memulai kitab Yosua, saudara-saudara, maka saudara-saudara, Yosua memulai dengan kalimat sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. 耶稣啊，在他的开始的时候就写了耶和华的仆人摩西死了之以后， Dan Tuhan juga berkata sama, mengulangi kalimat hambaku Musa telah mati. 那么上帝也说我的仆人摩西已经死了。 Saudara, kalimat yang pendek ini saudara-saudara memberikan kepada kita konteks kebatinan daripada bangsa Israel termasuk Yosua. 那么这短短的句子呢，就是给我们那个心理上的一个背景。 Saudara-saudara, bangsa Israel selama 40 tahun dipimpin oleh Musa. 那么以色列民在摩西的带领中走了40年。 Dan saudara, kita tahu saudara, Musa sebagai pemimpin yang sangat karismatis. 我们有知道呢，摩西是一个按照神律法行事的人。 Kenapa saya katakan karismatis? Karena melalui Musa ada banyak mujizat-mujizat luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui dia. 为什么说摩西充满魄力呢？因为上帝接着他行了很多的神迹奇事。 Sehingga saudara-saudara, selama 40 tahun bangsa Israel selalu memandang Musa dan bergantung kepada Musa. 所以这40年以来呢，以色列民都一直的倚靠摩西，并且一直仰望摩西。 Sehingga saudara-saudara, keberanian orang Israel karena mereka melihat bagaimana Musa begitu penuh kuasa. 以色列民能够这么勇敢，是因为他们看到摩西这么充满的大能， Peperangan demi peperangan dimenangkan. 他赢了一个的征战， Dan Musa menyediakan segala sesuatu bagi bangsa Israel. 而且摩西也预备了一切，为以色列民预备了一切。 Yang sebenarnya Tuhan yang menyediakan. 实际上是上帝预备的， Tapi yang mereka lihat Musa. 但是他们看到是摩西。 Sampai tahun ke-40 itu. 直到第40年， Musa di Moab menaiki gunung Nebo. 那个摩西就上了尼泊山， Dan Musa tidak kelihatan lagi. 那么摩西呢就再也看不见了， Dia meninggal. 他已经死了。 Saudara-saudara, bangsa Israel kehilangan seorang yang dia andalkan. 那么以色列人失去了一个他们能够依靠的人。 Saudara-saudara, bangsa Israel tahu, saudara-saudara, kesulitan 40 tahun tidak lebih sulit dibandingkan memenangkan tanah perjanjian. 那么以色列民知道，这40年以来呢，不比他们走这个旷野的路更容易。
Mengapa saya katakan begitu? 为什么这样呢？ Saudara, di tanah perjanjian ada banyak suku bangsa yang sudah memiliki teritorial di tempat mereka. 因为在应许之地呢，很多的民族他们已经有自己的地方， Misalnya bangsa Ai, 可能是爱， orang-orang Yeriko. 或是耶利哥， Itu adalah penduduk di sana. 他们都是那边的居民。 Saudara-saudara, mereka tahu bagaimana untuk menguasai teritorial orang. Orang itu pun akan berjuang, berperang mati-matian supaya mereka tidak dikuasai. 他们知道他们怎么样的去夺取那些地呢？那么当地的人，他们也是怎么样的抵抗他们？ Maka saudara-saudara, situasi kebatinan bangsa Israel, saudara-saudara, seperti Alkitab katakan, mereka pasti ada rasa kecut, rasa takut, lalu satu lagi saudara-saudara, tawar hati, saudara. 所以以色列民他们的心理的状况呢，就好像圣经所说的，他们很胆怯，他们很战惊。 Justru saat-saat yang sepenting ini, justru Musa mati. 就是在这样的时刻呢，摩西死了。 Saudara bisa membayangkan situasi ini, saudara. 所以你可以试想想这样的情形。 Saudara, dalam konteks yang seperti itu, maka saudara tadi saya katakan, saudara-saudara, ada dua perintah yang Tuhan berikan kepada Yosua dan bangsa Israel. 那么在这样的背景当中，刚才我说了，有上帝赐给他们2个命令。 Yang pertama, saudara-saudara, 第一， Tuhan berkata, bersiaplah dan menyeberanglah. 你要预备，并且要过去， Saudara, ini kata perintah. 这是命令。 Saudara, saya pikirkan kenapa Tuhan memberikan perintah kepada Yosua. 那么我想一想，上帝为什么命令约 Sebuah 书亚 perintah, 呢？ bersiaplah dan menyeberanglah. 他说你要预备，你要过去。 Bukankah mereka sedang down? 他们实际上不是在情绪很 Bukankah 低落 mereka 之 sedang 中吗？ kecut, 他们不是很胆怯 sedang 中吗？ tawar hati? 他们胆战中 Tapi 吗？ Tuhan memberikan perintah kepada mereka. 但是上帝赐给他们命令。 Saudara-saudara, ada satu hal yang sangat penting yang Tuhan mau sampaikan. 那么有一件非常重要的事情是上帝要 Saudara, 传 dengan 讲的。 perintah ini Tuhan ingin mengatakan kepada bangsa Israel, 那么接着这个命令，上帝要对以色列民说： mari bergeser dari pandanganmu hanya kepada Musa, sekarang mari melihat kepada aku. 现在呢，你们把仰望摩西的眼光挪移到仰望我的身上， Jangan engkau berlama-lama terus menangisi Musa. 千万不要一而再的为摩西而哭泣。 Saudara, mereka menangisi Musa 1 bulan, saudara. 他们为摩西哭泣了1个月， Saudara, di daerah Moab 30 hari mereka meratapi kematian Musa. 他们30天以来一直的哀哭。 Tapi saya percaya saudara-saudara, setelah 1 bulan mereka tetap dalam kondisi down. 那我相信呢，过了1个月，他们的情绪也是很低落 Oleh。karena itu Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, 因此呢，上帝命令约书亚， bersiap menyeberang. 你要预备，你要过河。 Tuhan mau berkata begini, 上帝要这样子说， jangan lupa, 千万不要忘记， Tuhanlah yang memimpin, 上帝带领， bukan Musa. 不是摩西。 Musa bisa tidak ada, 摩西可以不在， tapi aku tetap ada bersama-sama 但是 engkau. 我一直永与你同在。 Saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau katakan kepada bangsa Israel. 这就是上帝要对以色列民说的话。 Saudara, situasi mereka bisa mirip dengan situasi kita. 他们的情形跟我们的情形很相似。 Saya tidak tahu situasi saudara di tahun 2020 tahun lalu. 我不知道你们在去年2020年的情形是怎么样。 Saudara, ada banyak orang, saya mau katakan, kehilangan pegangan mereka. 很多人呢失去他们的依靠， Kehilangan yang diandalkan oleh mereka. 是他们能够依靠的东 Bisa 西。 macam-macam yang diandalkan. 他可以依靠很多东 Bisa 西， itu usahanya itu yang 可 diandalkan. 能是他的事业， Bisa minta maaf orang tua yang diandalkan. 或者是他们的家长。 Tapi dengan sedih saya mau katakan, Tuhan pemanggilnya mungkin kena penyakit. 但是很可惜，上帝呼召他们是因为他们生了病。 Saudara-saudara, dalam kondisi yang seperti itu, 在这样的情形当中， saudara, orang bisa kehilangan pegangan itu, saudara. 这些人都能够失去他们的依 Ketika dia 靠， masuk ke tahun yang baru, saudara, dia bisa menjadi kecut, menjadi takut, lalu menjadi tawar hati. 以致他们进入新的一年呢，他们非常的胆怯，非常的战军，非常 Saudara 的惧 tahu, 怕。 saudara, orang yang seperti ini, dia akan berpikir, saya tidak mau berbuat apa-apa lagi, saya sudah kecewa dalam hidup ini. 那么这样的人呢，他说：“我不要再做这件事情，我对今生已经很失望了。 Saudara, Tuhan memberikan perintah. ”上帝赐予命令， Tuhan mau mengingatkan begini, saudara. 上帝要提醒， Janganlah engkau hidup dikuasai oleh perasaanmu. 千万不要因着你的情绪来影响你， Janganlah engkau hidup dipimpin oleh perasaanmu. 千万不要让你的情绪来带领你的走。 Engkau 人 harus 生 hidup dipimpin oleh kehendakmu. 你要按照上帝的带领走过前面的 Biarlah 路， kehendakmu mengambil alih. 但愿上帝的旨意能够再次的掌权， Mengambil alih kekuasaan daripada perasaanmu. 就是战胜你的感觉的带领。 Kalau engkau dikuasai oleh perasaanmu, engkau tidak akan bergerak. 如果你被你的情绪所掌控，你就 Engkau 不 tidak 能 akan 够做 bersiap 什 untuk 么， maju. 你不能够迈步向前。 Tapi Tuhan memberikan perintah supaya kehendak kita mulai bergerak. 但是上帝赐予命令，让我们的意志能够动出来， Kehendak kita mulai mengambil 我们的意念能够活出来， berdasarkan iman.
就是靠着你的信心， Karena melihat Tuhan. 因为我们仰望上帝， Bukan melihat apa yang kita andalkan dahulu. 而不是看我们所能够依靠的 Bukan 东 berdasarkan 西， situasi dan kondisi. 也不在乎情形和局势。 Saudara-saudara, situasi kondisi bangsa Israel memasuki tanah perjanjian mirip dengan situasi mereka waktu dalam perjalanan mereka 那 menuju 么 tanah 以色列 perjanjian. 人走进应许之地，他们的情形呢，是一样的。 Tapi ada Tuhan. 但是有上帝， Saudara, mungkin ketika kita memasuki tahun 2021, situasinya mungkin saya katakan masih belum terlalu berubah. 可能我们进入2021年，但是情形还是没有任何改变。 Mungkin yang selama ini kita andalkan di tahun 2019, 2020 masih tetap tidak ada. 可能我们在以往所依靠的已经没有了， Tetapi Tuhan berkata, 但是上帝说， mari berjalan dengan iman. 你要靠信心行走， Lihat kepada Tuhan. 你要仰望上帝。 Maka Tuhan memberikan perintah. 于是上帝施以命令， Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 各位主所爱兄弟， mari kita mulai menggeserkan mata kita dari seluruh situasi kondisi yang tidak menguntungkan yang kita lihat. Tuhan mau katakan, mari melihat aku. 让我们挪移我们的眼光，不要观看我们的情形和问题，让我们看上帝， Mari mulai bersiap 让我们预备心， di tahun yang baru ini. 在新的一年里。 Saudara, perintah yang kedua. 第二个命令， Ini satu perintah yang unik, saudara. 这是一个很特别的命令。 Saudara, begini perintah Tuhan. 上帝命令是这样的： Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 你当刚强壮胆。 Saudara, waktu saya membaca ini dan saya tahu ini dalam bentuk perintah, saya cukup heran. 当我阅读这些经文，并且知道这些经文是个命令，我非常奇怪。 Ini bukan sekedar encouragement, penghiburan. 这并不是上帝鼓励你或者安慰你。 Seperti sudahlah, nggak apa-apa lah ya, kuatin hati ya, kuatin hati. Bukan begitu. Saudara. 我说不要紧啦，可以啦，你就应该刚强。 Kan harusnya kita pikir kalau orang lagi down, pasti kita beri, ya udah kuatkan hati kamu. 因此我们想，如果一个人情绪低落呢，我们会这样子鼓励他。 Tapi ternyata saudara-saudara, di sini bukan dalam mood seperti itu. 但是这样的情绪不是这样的， Tapi justru Tuhan memberikan perintah. 而是上帝赐予命令。 Saudara, perintah Tuhan apa? 上帝的命令是什么呢？ Tuhan perintahkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 上帝的命令是当刚强壮胆。 Saudara, kata kuatkan itu artinya saudara-saudara, engkau hendaklah engkau berdiri tegap dan tegar. 那么刚强就是你要站立的稳，站立的直。 Tapi tidak cukup di sana. 但是不只是这样， Kata teguhkanlah hatimu, Tuhan berkata, hendaklah engkau berdiri tegap, tegar, tapi juga mempunyai keberanian untuk maju. 那么壮胆呢，就是你要站立的稳，站立得直，而且拥有一些勇气向前。 Saudara, orang Israel tidak cukup untuk tegap dan tegar, 那么以色列人不只是能够站立的稳，或是站立的直， tapi tetap tidak bergerak. 但是却没有迈步向前。 Saya tegar kok, 我站立的 saya 稳， nggak ada masalah kok, 我没有问题， tapi tetap tidak bergerak. 但是你还是没有任何 Saya 行 nggak 动。 apa-apa kok, 我没有问题， tapi tetap tidak bergerak. 但是还是没有迈步。 Kenapa, saudara? 为什么？ Karena dia tegar, tapi dia tetap ada ketakutan yang besar dalam 因为 diri. 他虽然站立稳，但是他的心里还有胆战。 Saya sih tegar, 我能够站立的稳， saya sih tegap, 我是能够站立的直， tapi saya kapok lah. 但是我已经 Saya 很害 nggak 怕 mau 了， lagi dah. 我已经不再要了， Wah, menyesal dah. 我很后悔， Saya nggak mau maju lagi dah. 我不要再向 Saudara, ini 前。 bisa terjadi. 这个情形可能会 Maka 发 Tuhan 生。 katakan, kamu tegap tegar, tapi kamu harus punya keberanian. 上帝说：“你虽然站立的稳，你站立的直，但是你要有勇气。 Saudara-saudara, waktu Tuhan berkata seperti ini, ”当上帝这样子说的时候， Tuhan mau berkata kepada bangsa Israel, 上帝要对以色列民说， bukan karena situasi kondisi lebih baik, 不是情形或局势会比较好， bukan karena Musa masih hidup, 不是因为摩西还活着， bukan karena apa yang kau andalkan masih ada padamu, 不是因为你所依靠的还有还在， bukan karena engkau mempunyai kekuatan lebih besar daripada sebelumnya, 不是你现在的力量比以前的更大， tetapi 而是 Tuhan katakan, ada aku bersama engkau. 上帝说：“因为我与你同在。” Alihkan pandanganmu dari situasi kondisi tidak beruntung, memandang kepada Tuhan. 你要转移你的眼光，从一些不利的事情而仰望上帝。 Alihkan pandanganmu kepada yang kau andalkan yang sudah hilang itu, kembali melihat kepada Tuhan. 你要转移你的眼光，从一切的局势或情形，而且要仰望上 Di 帝。 situ Tuhan katakan apa? 所以上帝要说什么呢 Hendaklah？engkau tegar dan engkau berani. 你要站立得稳，而且你要有勇气。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 对主所爱兄弟姐妹， bagaimanakah Tuhan menolong bangsa Israel supaya mereka mulai berpindah dari memandang masalah mereka, situasi mereka yang sulit, sekarang mulai melihat kepada Tuhan. 那么上帝怎么样使以色列民呢？从他们看他们的情形、他们的问题当中，而转移他们的眼光，现在仰望上帝呢？
Saudara, ini yang Tuhan katakan kepada mereka. 这是上帝对他们说的话。 Saya bacakan ayat 1 sampai 3. 我读第1节到第3节。 Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang-orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的帮手嫩的儿子耶书亚说：“我的仆人摩西死了，现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。” Saudara perhatikan ayat ketiga. 你要注意第3节。 Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。 Lihat ayat yang ke-6. 看第6节， Ini kata Tuhan. 这是上帝说的。 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 你当刚强壮胆，因为你必使这百姓承受那地为业，就是我向他们列祖起誓应许赐给他们的地。 Saudara, yang pertama yang Tuhan mau katakan kepada Yosua, 那么主耶稣要那个上帝要对摩西说的耶稣要说的话。 saudara-saudara, sebagaimana Tuhan berjanji kepada Musa, demikianlah Tuhan akan memegang janjinya kepada Yosua. 上帝怎么样的应许摩西，上帝也同样的把这个应许赐给耶稣呀。 Saudara, bukan saja Tuhan berjanji kepada Musa, Tuhan berjanji dengan sumpah kepada nenek moyang Musa, demikian Tuhan akan menggenapinya dalam hidup Yosua. 那么上帝怎么样的应许摩西，他也要照着他对他们列祖起誓应许的话赐给耶稣呀。 Saudara, sebagai Yosua 作为耶稣呀， yang 40 tahun menjadi abdi daripada Musa. 他40年作为摩西的帮手。 Saudara, saya yakin kalau saya jadi Yosua, saya akan sangat mengagumi Musa. 如果我是耶稣的话，我非常的羡慕这个摩西。 Saudara, sebagaimana bangsa Israel sangat mengidolakan Musa, saya yakin Yosua pun sangat mengidolakan Musa. 以色列民怎么样的把摩西当成他们的偶像，我相信耶稣也是一样。 Saudara-saudara, Musa membuat mujizat yang begitu besar. 摩西行了大神迹。 Kalau saudara membaca di dalam kitab Ulangan, 如果我们看生命记的话， saya bacakan bagi saudara. 我为你们阅读。 Ulangan pasal yang terakhir 34 ayat 10 sampai 12. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. 那么以后呢，以色列中再也没有兴起先知像摩西的，他是像起摩西的。 Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. 并且他在那个以色列在法老面前埃及地，或者他法老的一切臣仆，他已经行了大神迹。 Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. 又在以色列众人眼前显大能的手，和一切大而可畏的事。 Saudara, itu kalimat terakhir kitab Ulangan. 这就是最后在生命记里最后一句话。 Setelah kitab Ulangan, kitab Yosua. 那个生命记之后就是约书亚记。 Saudara, saya pasti merasa Yosua itu ketika lihat Musa, dia melihat ini orang luar biasa hebat. 我相信当约书亚看摩西的时候，他想这个是一个了不起的人。 Tetapi waktu Yosua melihat Musa membuat satu tindakan yang luar biasa, maka Yosua bisa berpikir, ya tentu dia berbuat luar biasa karena Tuhan sudah berjanji kepada Musa. 那么约书亚看摩西能够行大而可畏的事情，或者行一些特别的事情，是因为那个上帝呢也只与摩西同在。 Maka Tuhan pastilah menggenapi janjinya kepada Musa. 那么上帝肯定是应许那个应允上帝他向摩 Pastilah 西所 Tuhan 应许。 bekerja luar biasa dalam hidup Musa. 那么上帝肯定在摩西的生命当中行了大神迹。 Saudara, selama 40 tahun. 40年以来， Saudara perhatikan 40 tahun. 40年， Tiap hari lihat Musa. 每一天看到摩西， Tiap hari lihat mujizat. 每一天看到神 Dalam 迹。 segala kesulitan Musa buat kedahsyatan luar biasa. 那么在摩西的带领当中行了很多大而可畏的事。 Dan dia tahu 哎呀，他知道 Tuhan berjanji kepada Musa. 上帝应许摩西 Di tahun ke-40, 第40年， Musa hilang dari hadapannya. 那摩西在众人面前消逝了。 Sekarang Yosua, engkau harus memimpin.
现在耶稣呀，你要带领。 Saudara kira-kira kalau saudara jadi Yosua seperti apa? 如果你是耶稣呀，你会怎么样？ Saudara, saya bisa membayangkan kebatinan Yosua. 我能够想想那个耶稣呀的心里是怎么样的。 Aku harus memimpin umat Israel menduduki tanah perjanjian. 我要带领以色列民进入应许之地。 Siapakah aku? 我是谁呢？ Kalau Musa tentulah lain. 如果摩西肯定不一样， Karena Musa itu Tuhan ada janji sama Musa. 因为上帝有应许 Tapi 摩 sama 西， saya bagaimana? 但是我又怎么样呢？ Tuhan tidak janji apa-apa sama saya. 上帝没有应许我任何东西， Saya siapa? 我到底是谁？ Kalau Musa bisa menang perang, itu kan ada kekuasaan Tuhan luar biasa bersama-sama Musa. 如果摩西能够打胜仗，因为有上帝有大能赐给他， Sekarang Musa tidak ada. 现在摩西没有了， Saya harus menghadapi sendiri. 我要自己面对， Tidak ada seorang saya bisa andalkan. 我们不能够依靠任何人。 Yang biasanya bersama-sama Musa maju di hadapan Tuhan. 平常我跟摩西一起面对上帝， Saya siapa? Saya siapa? 我到底是谁？ Saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Yosua, 上帝对摩西说： sebagaimana aku berjanji kepada Musa, demikianlah aku memegang janjiku kepadamu. 上帝对耶稣也说：“我怎么样的应许摩西，我也同样的应许你。 Saudara yang kasih dalam Tuhan, ”各位主所爱兄弟姐妹， Allah bukan saja berjanji kepada Musa, 上帝不只是应许摩西， Allah juga berbicara kepada Yosua bahwa dia berjanji kepada nenek moyang daripada mereka dengan sumpah. 那么上帝呢说：“我向你们列祖所起誓应许的话。” Saudara bayangkan, saudara-saudara, dia bukan saja berjanji kepada Musa, 你要注意，他不是应许摩西， tapi dia berjanji kepada nenek moyang daripada Musa, Oke, berarti lebih lama lagi. 他应许那个摩西的那个祖先， Tapi bukan sekedar berjanji. 但是不只是应许。 Sebagaimana kita tahu ketika Allah berjanji kepada Abraham, Allah berjanji dengan sumpah. 我们知道，看上帝怎么样的应许亚伯拉罕，他是起誓应许的。 Saudara, berjanji ditambah sumpah itu artinya berbeda. 那么应许跟起誓应许是不一样的。 Saudara, seakan-akan Allah mau berkata kepada nenek moyang daripada Musa, 就仿佛上帝要对摩西的先祖说。 aku bukan sekedar berjanji, aku sengaja mengikatkan janjiku dengan bersumpah. 我不只是应许，而是我要起誓应许。 Saudara bayangkan, saudara-saudara, Tuhan kita, Tuhan yang seperti itu. 你要是想想，我们的上帝是这样的上帝。 Saudara, kalau engkau kurang iman, Tuhan berkata, aku bukan sekedar berjanji, aku bersumpah mengikatkan diriku dengan janjiku. 那么我们如果信心很小的话呢，我们就要说我应许，上帝应许，并且要起誓应许。 Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 因此，上帝说你当刚强壮胆。 Engkau hendaklah engkau tegar, engkau berani, karena janjiku kepada Musa, sumpahku pada nenek moyangmu, aku tetap memegang sampai hari ini. 你要站立得稳，你要壮胆，因为我怎么样的应许你的先祖，我也同样的应许你。 Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 各位主所爱兄弟姐妹， Tuhan punya janji kepada kita. 上帝有赐应许于我们， Janji seperti apa, saudara? 他是怎么样的应许呢？ Saudara, dalam Efesus pasal 2 ayat 10. 以弗所书第2章第10节。 Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的事。 Saudara, kita ini buatan Allah dikatakan. 这就是上帝的工作， Lalu kita dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus. 而且我们在基督耶稣里， Lalu Alkitab berkata untuk melakukan pekerjaan yang baik. 为我们行善。 Tapi yang lebih hebat adalah, saudara, kalimat berikutnya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. 下面一句话更要注意，就是神所预备叫我们行的。 Saudara, pekerjaan baik ini bukan serta-merta saudara harus hadapi sendiri, tapi Allah sudah menyiapkan. 这样的善行不只是我们要去面对，而且上帝已经为我们预备了。 Sehingga saya mau katakan, saudara, sebelum saudara dan saya masuk tahun 2021, Allah dia sudah bekerja menyiapkan pekerjaan baik supaya saudara bisa hidup di dalamnya. 所以在我们还没有踏入2021年的时候呢，上帝已经为我们预备好了，叫我们能够行他一切所为我们预备的事。 Di situlah saudara-saudara mengapa Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 所以上帝说：“你当刚强壮胆， Engkau harus tegar dan engkau harus berani. 你要站立得稳，你要有勇气。 Saudara, sebelum engkau masuk tahun 2021, Allah sudah mempersiapkan pekerjaan yang baik supaya saudara dan saya bisa menghidupinya. 所以在你还没有踏入2021年时呢，上帝已经预备一切的美善的事情让你去行。
Saudara, Alkitab berkata apa kepada kita? 圣经怎么说呢？ Alkitab berkata sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. 因为圣经说，基督是一切都是是的，而且我们在它里面靠着信心行走。 Saudara, di mana keyakinan kita? 我们的信心在哪里呢？ Bukan kepada gagah perkasa kita, 不是靠我们的能力， bukan kepada situasi dan kondisi kita. 不是靠我们的情形或局势。 Tuhan berkata bukan karena itu. 上帝说不是这一些， Mungkin situasi kondisi belum berubah. 可能情形还没有改变， Mungkin apa yang kau andalkan sudah hilang 可能你所依靠的不 dan 见 dia 了， belum kembali. 而且他也不在 Di 了。 mana keyakinan kita? 你的信心在哪里？ Keyakinan kita adalah karena kita di dalam Kristus dan seluruh janji Allah itu ya bagi seluruh di dalam Kristus itu. 因为我们在基督里面的应许都是是的。 Saudara, saya bacakan kalimat perpisahan Yosua kepada bangsa Israel. 我为你们读那个约书亚最后的话， Yosua 23:14. 约书亚记23第14节。 Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Sekali lagi diulang, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. 我现在要走世人必走的路，你们是一心一意的知道耶和华你们神所应许赐福与你们的话，没有一句落空，都应验在你们身上。 Saudara, terus terang ketika saya membaca kalimat ini, saya sangat terharu. 实际上，让我读这一句的时候，我非常的感动。 Saudara, 2 kali Yosua berkata, tidak ada janji yang tidak dipenuhi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi yang baik bagi kamu. 那么耶稣要强调说，没有一句他应许的话是落空的，都要应验在我们身上。 Saudara, saya mau kasih tahu, ini bukan teori. 这不是理论罢了。 Saudara, kalau teori gampang. 如果是理论很容易， Kita gampang bikin teori. 我们很容易做一些理 Tapi apa 论。 yang dikatakan Yosua itu disaksikan oleh 2 juta rakyat Israel. Dan itu pengalaman mereka. 因为耶稣亚所说的话呢，在2000万的人面前应验。 Bahwa Tuhan yang memegang janji, Tuhan yang menggenapi janjinya. 那么是应许的上帝，他必要成就他的应许， Dan tidak ada satupun yang baik dari janji Tuhan yang tidak digenapi. 而且没有任何上帝所应许的话是落空的。 Saudara-saudara, ini luar biasa bukan saudara? 这就是非常出奇的事。 Saudara, bukankah ini harusnya membangkitkan iman kita, bukan? 那么这样的事情不是应该激 Tidak 发我们的 ada 信心吗？ janji yang baik yang tidak tergenapi, satupun tidak ada. 没有任何的应许是落空的，都要应验。 Saudara, Tuhan Yesus berkata begitu bukan kepada kita. 主耶稣也这样子对我们说。 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. 你们既然能够把好东西赐给儿女，更何况你们在天上的父呢？他也不是要把一切的美好的事情赐给你们吗？ Saudara, Tuhan Yesus berkata apa, saudara? 那么主耶稣要怎么说呢？ Apalagi Bapamu yang di sorga. 更何况你们在天上的父。 Saudara, Tuhan mau beritahukan Anda satu kualitas yang berbeda antara orang tua kita dengan Bapa yang di sorga yang terlalu baik itu. 那么就是要赐予我们一个不同的数字，就是我们在肉身的世上的父母怎么样赐给我们，跟我们在天上的父所赐的是不一样的。 Saudara, orang tua kita orang tua yang baik. 我们的家长是好的， Tapi kalau engkau membandingkan dengan Bapamu di sorga, saudara-saudara, dia jauh lebih baik. 但是如果我们一比较于我们在天上的父，他比一切都更好。 Dan Yesus memastikan bahwa dia akan memberikan kepada kita yang baik dari apa yang kita minta kepada dia. 而且主耶稣应许了，他把一切最美好的赐给我们。 Oleh karena itu Tuhan berkata apa kepada kita hari ini? 因此主怎么说对我们说呢？ Kuatkan hatimu, 你当刚强， teguhkanlah hatimu, 你当壮胆， tegarkanlah kakimu, dan beranilah untuk maju. 你要站立得稳，并且勇敢的迈步。 Karena Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik sebelum kau masuk 2021. Tuhan dia menyiapkan. 因为上帝已经为我们预备了一切的美事，也叫你们能够预备心去行。 Saudara, jikalau Tuhan yang menyiapkan, siapa yang bisa melawan dia? 如果上帝已经预备了，谁能够抵挡呢？ Jikalau Tuhan yang menyiapkan, siapa yang bisa menahan dia? 如果上帝已经预备了，谁能够拦阻呢？ Tidak ada. Saudara. 没有。 Tugas kita adalah, mari kita hidup di dalamnya. 我们的责任就是我们活在主里面， Melihat pada Tuhan. 仰望上帝， Pegang janjinya. 持守他的应许。 Yang kedua, saudara-saudara. 第二， Apa yang Tuhan katakan kepada Yosua?
上帝对约书亚怎么说？ Ayat kelima berkata begini, 第5节这样子说： seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎么样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。 Ayat 9 berkata, 第9节说： bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. 我岂没有吩咐你吗？你当刚强壮胆，不要惧怕，也不要惊慌，因为你无论往哪里去，耶和华你的神必与你同在。 Saudara-saudara, Tuhan mengatakan kepada Yosua, aku menyertai engkau sebagaimana aku menyertai Musa. 那么上帝对约书亚说：“我怎么样的与摩西同在，我也必与你同在。” Saudara-saudara, Tuhan berkata 2 kali menekankan penyertaannya di 9 ayat ini. 那么在这9节当中，上帝2次的坚定他的话。 Bahkan saudara di ayat 9 dia berkata, aku akan menyertai engkau kemanapun kau pergi. 那么第9节更是说：“因为你无论往哪里去，我都必与你同在。” Kita masih ingat Mazmur 23 bukan? 我们还记得诗篇23篇吗？ Ketika aku masuk dalam lembah kekelaman, 当我行走阴路的时候， aku tidak takut bahaya. 我不惧怕， Tongkat dan gadamu itulah penghiburan bagiku. 因为你的杖、你的竿必安慰我。 Saudara-saudara, ada kemiripan bukan kalimatnya. 那么这句话跟诗篇不是一点 Tuhan 相似 berkata, 吗？ sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. 因为耶和华你的神必与你同在。 Engkau pergi ke lembah kekelaman, aku ada di sana. 你行走死荫幽谷，我在那里； Ke lembah air mata, aku ada di sana. 你在眼泪的幽谷，我也在那里； Ketika engkau masuk ke mara bahaya, aku ada di sana. 你在危险当中，我也在那里。 Ketika badai dunia sedang menggelora, aku ada di sana di perahumu. 当世界的风暴起的时候，我也在你的船上。 Tuhan menekankan kepada Yosua, kemanapun kau pergi, sebagaimana aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. 上帝对耶稣也说：“无论你往哪里去，我必与你同在；我怎么样的与摩西同在，我也必与你同在。” Saudara-saudara, betapa bahagianya kita sebagai orang-orang percaya karena Tuhan mengasihi kita tidak bersyarat. 我们作为上帝子民是何等有福，因为上帝爱我们是完全没有条件的爱我们。 Saudara-saudara, penyertaan Tuhan itu tidak bersyarat. 上帝的同在是没有条件的， Di manakah engkau berada? 无论你在哪里， Kita tidak boleh berpikir begini, saudara. 我们不能够这样子想。 Kalau kondisi baik-baik, Tuhan menyertai saya. 如果情形好的话，上帝与我同 Tapi 在。 pada waktu saya dalam kelembah kekelaman, Tuhan meninggalkan saya. 但是当我行走死荫幽谷的时候，上帝离 Saudara 开 tidak 我， demikian, saudara. 并不是这样。 Dia ada bersama-sama kita. 他与我们同 Dia 在， menyertai kita. 他与我们同在。 Itulah Tuhan berkata, mari arahkan hati matamu kepada aku. 因此，上帝对我们说：“你要定睛仰望主。” Saudara-saudara, apa yang terjadi pada Yosua dan orang Israel bisa terjadi pada kita, bukan? 那么，耶稣亚身上发生什么事情，以色列民怎么样是发生的事情，同样会发生我们在我们身 Mungkin 上 tahun。2019 ada orang sangat diberkati Tuhan. 可能2019年有些人大大的蒙福， Ketika dari sangat minim lalu diberkati, dia mulai melihat Tuhan dan bersyukur pada Tuhan. 可能他从很小的事情看到上帝的祝福，他能够仰望上帝 Berkat ditambah, 进入新的一年， dia masih bersyukur pada Tuhan. 他还是向上帝感恩， Berkat ditambah, 因为他在祝福 makin 新的一年 berlimpah, 越来越丰 makin 盛， banyak. 越来越多。 Tuhan ketutup berkat. 上帝就是祝福， Orang gak lihat Tuhan lagi, lihat berkatnya. 人已经不再看上帝，已经看他 Oh, 的 dia 福 sangat 分 suka dengan berkatnya. 他喜欢上帝的福 Dia 分， sangat menikmati berkatnya. 他很欣赏上帝 Gak 的 ada 祝福， salahnya. 并没有错。 Tapi pada titik akhir, 但是到最后， dia mengandalkan berkatnya. 他仰望的是他的祝福。 Tanpa berkat ini saya tidak bisa hidup. 没有这些祝福，我不能够活； Tanpa berkat ini saya tidak ada harapan. 没有这个祝福，我没有 Kalau 我 tidak ada berkat ini 没 saya 有 tidak 仰 bisa hidup hari ini. 我今天能够活着。 Saudara-saudara, di tahun 2020 berkat itu hilang lenyap. 那么在2020年，这些祝福已经完全消失 Saudara, 了。 ketika berkat Tuhan itu hilang lenyap, dia tidak melihat apa-apa. Semuanya gelap. 当上帝的祝福已经完全看不到、消失的时候，他不能够再看到什么东西，一切都是黑暗的。 Saudara, Tuhan mau katakan pada Yosua, 上帝要对耶稣亚说 Musa 40 tahun kau lihat tiap hari. 摩西40年以来，你一直看到 Engkau 他， mulai mengandalkan dia. 你开始依靠 Dia 他 bikin，mujizat luar biasa. 他行了大神迹， Memenangkan peperangan luar biasa. 他赢了很多的战争。 Sekarang dia hilang di 现 hadapanmu. 在他在你面前消失了。 Tuhan mau berkata kepada Yosua, 上帝要对耶稣说 aku mau ingatkan pada engkau. 我要提醒你，
Bukan Musa yang berjanji kepadamu. 不是摩西应许你， Bukan Musa yang akan memberikan tanah perjanjian. 不是摩西要把这个应许地赐给 Tetapi 你， aku, kata Tuhan. 而是我。 Sekarang aku menyertai engkau. 现在我与你同在， Aku berjalan bersama masuk tanah perjanjian. 我要与你同行，进入应许之地。 Situasi bisa lebih buruk. 情形可能会比较恶 Situasi 化， bisa sama. 情形可能会同样， Kesulitan bisa sama. 同样的困难， Tapi jangan lupa, 但是千万不要忘记， aku menyertai kemanapun kau pergi. 无论你往哪里去，我都与你同在， Dan aku memberikan tanah itu kepadamu. 而且我把这个地赐给你。 Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat luar biasa. 这是一个非常出奇的事情。 Saudara, Tuhan berjanji kepada kita. 上帝对我们应许， Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 在主耶稣还没有升天的时候， Tuhan berkata apa? 他怎么说？ Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. 我必与你们同在，到世界的末了。 Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. 在他还没有升天之前，他说：“我必与你们同在，直到世界的末了。” Saudara-saudara, apakah ada janji yang lebih hebat daripada ini? 各位兄弟姐妹，是否有比这个更好的应许吗？ Ada penyertaan Tuhan. 有上帝的同在。 Tuhan Yesus berkata begini, 主这样子说： Jikalau engkau mengasihi aku, 如果你爱我， engkau akan menuruti seluruh perintah-perintahku. 你就要遵行我一切的命令。 Dan aku akan memberikan Roh Kudus ke dalam kamu yang akan tinggal di dalam kamu selama-lamanya. 并且要把圣灵赐给你们，住在你心里，直到永远。 Roh Kudus tinggal bersama kita selama-lamanya. 圣灵永远的住在我们心里。 Saudara, Raja Daud pernah berdoa ketika dia berdoa, Tuhan jangan mengambil rohmu daripadaku. 所以他们说祷告的时候说，千万不要让你的灵离开我， Karena Daud tahu saudara Saul ditinggalkan roh Allah. 因为大卫知道呢，那个圣灵已经离开了扫罗。 Tetapi di zaman anugerah ini saudara, 但是在这个恩典之 Roh 的 Kudus 时 tinggal 代， dalam kita selama-lamanya. 圣灵要永远住在 Dia 我们心里， menyertai kita. 他与我们同在。 Saudara tahu ketika Tuhan menyertai kita seperti Tuhan menyertai Musa, Dia menyertai dengan kuat kuasanya. 你知道，上帝与我们同在，就好像他跟摩西同在一样，他要以大能与我们同在。 Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus berkata begini, 所以主耶稣这样子说， supaya Tuhan menjadikan mata hatimu terang. 让上帝点燃你的眼睛， Untuk apa saudara? 为什么呢？ Supaya kita bisa menyelami betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 好让我们能够相信或是经历他那大能的同在。 Saudara-saudara, mari alihkan mata kita dari situasi yang sulit kita melihat kepada Tuhan. 让我们转移我们的眼光，从一些困难的时期，转移到仰望上帝。 Saudara, apa yang Tuhan katakan itu pasti. 上帝所说的都是是的， Tetapi saudara-saudara, 但是呢， kita punya tanggung jawab dalam hidup ini. 我们在这件事情有责任。 Saudara-saudara, Tuhan katakan di ayat 7. 上帝这样子说： Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. 只要刚强，大大专党，谨守遵行我仆人摩西所吩咐你的一切律法，不可偏离左右，使你无论往哪里去都可以顺利。 Saudara, apa tanggung jawab kita? 我们的责任是什么？ Tuhan berjanji, Tuhan pegang janjinya. 上帝已经应许要赐他的祝福， Tuhan pasti menyertai kita. 上帝一定与我们同在。 Tanggung jawab kita adalah, saudara, 我们的责任就是， saudara janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. 你不可偏离左右， Berjalanlah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. 你要按照上帝的旨意而行走。 Kalimatnya bagus sekali, supaya engkau beruntung. 那个说使你一切都能够顺利。 Lalu saudara-saudara, kalau saudara membaca ayat yang lainnya, saudara-saudara, dikatakan juga sama di ayat 8. 如果我们看其他的一节，第8节也是一样， Kita disuruh merenungkan firman Tuhan tiap hari. 上帝要我们昼夜的思想他的话， Itu tanggung jawab kita. 那是我们的责任。 Lalu kalimat penutup dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 以致最后他说：“如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。” Saudara, beruntung ini tidak tergantung situasi kondisi. 那么顺利不是依靠情形或是局势， Tidak tergantung apa situasinya berubah jadi baik atau tidak. 不在乎情形转变的好或者是坏。 Beruntung tidak beruntung tergantung kepada Tuhan. 一切亨通不是就是我们要仰望上帝。 Kalau saudara dan saya berjalan sesuai dengan firman-Nya, berjalan mentaati Dia, saudara-saudara, Tuhan berkata, engkau kemanapun kau pergi, engkau akan beruntung.
所以，如果我们谨守遵行上帝所吩咐的一些话呢，无论我们哪里去都能够顺利。 Saudara, poinnya bukan kepada keberuntungannya. 那么，它的重点并不是顺利， Seringkali orang salah, poinnya kepada keberuntungannya. 很多人都搞错了，都是基于顺利。 Tapi yang Tuhan mau katakan begini, 但是上帝要说的是， yang kau terima bukan dari dunia, Tuhan yang kasih. 你所领受的不是从世界而来的，而是上帝所赐予的， Bukan dunia yang membuat engkau beruntung. 不是世界让你能够顺利。 Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimana saudara mengalami penyertaan dan janji Tuhan ini saudara-saudara? Kita harusnya tanggung jawab hidup takut akan Tuhan, hidup seturut firman Tuhan dan menyenangkan Dia. 所以我们要对我们的生活有责任，我们要怎么样才能亨通？就是我们要敬畏上帝，遵行上帝一切的话。 Maka Tuhan berkata, kemanapun engkau pergi engkau akan beruntung. 以致上帝说，无论你哪里去，你都能够 Karena 顺利， Tuhan berkenan memberkati hidupmu dan hidupku. 因为上帝喜悦祝福你的一生。 Saudara, marilah tahun 2021. 但愿在这2021年， Kita punya satu semangat yang baru. 我们一个新的魄力。 Tuhan, saya ingin menyenangkan Engkau. 上帝啊，我要讨你喜悦。 Tuhan, 上 saya 帝， menurut kehendak Tuhan. 我要按照你的旨意， Saya tidak ke kanan, tidak ke kiri. 我不偏离左右， Saya berjalan di hadapan Tuhan. 我在你的道路上行走， Apapun situasi dan kondisinya, 无论情形是怎么样， saya akan berjalan ikut Tuhan. 我要一直跟随你， Karena saya percaya, 因为我相信 Tuhan, Engkau bertanggung jawab untuk hidupku. 上帝必对我们的生命起的责任， Karena aku percaya, 因为我相信 Engkau bertanggung jawab untuk hidupku. 你在我生命上有责任。 Urusanku adalah bagaimana aku menyenangkan hatimu ya Tuhan. 我能够做的一方面就是我怎么样的逃出喜悦。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告， Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. 天父上帝，感谢你所赐的话语。 Biarlah kami bukan hanya mendengar, tapi kami menyimpan firman-Mu dalam hati kami. 但愿我们不只是听你的话，而是把那话存在心里。 Kami sangat terkagum dengan apa yang dikatakan Yosua, hal yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satupun yang tidak digenapi oleh Tuhan. 我们很感叹，对耶稣要所说的话，任何一切美善的事情都必应验。 Biarlah ini membangkitkan iman kami. 但愿这能够激发我们的信心， Karena di dalam Kristus, ya bagi seluruh janji Tuhan. 因为在基督里一切所说的话都是是的。 Dan Bapa di surga, Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau akan memberikan yang baik ketika kami minta kepada Engkau. 而且天父上帝，你是美善的主，你要把一切美好的事情赐给我们。 Tuhan, kami akan memulai tahun ini bersama dengan Engkau. 主，我们要与你进入这个2021年， Dan kami berjalan di tahun 2021 bersama dengan Engkau. 而且必在这个新典里与你同走， Dan menyelesaikan tahun 2021 bersama dengan Engkau. 并且与你同行的结束今年。 Dengan satu niat ya Tuhan. 只有一个旨意， Kami ingin menyenangkan Tuhan. 我们要讨你的喜悦。 Terima kasih Tuhan. 主，我感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣名，我们祷告。 Amin.